mestilah ada amalan yang dibuat untuk kita mendapat gelaran al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak bawa antara ciri orang bertakwa yang kita sebut setiap kali hari Jumaat. Mayang subuh surah Sajdah. Antara disebut orang bertakwa ni orang yang takut pada Allah, dia ada sifat-sifat dia. Allah dalam Quran, bila Allah sebut orang bertakwa, Allah akan datangkan ciri-ciri dia. Siapa orang bertakwa? Supaya apa? Supaya orang yang baca Quran, dia dapat tadabbur, dia dapat mengambil pengajaran. Ayat yang ke-16, lepas kita bangkit daripada sujud sajdah. Baca ayat apa? Nak baca macam mana ustaz? Subuh pun subuh harimau. Tak. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Pertama, sifat orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah, yang mesti ada pada setiap sifat ini pada orang yang beriman. Yang pertamanya, dia mesti tatajafa junubuhum anil madaji'. Mestilah dia merenggangkan dirinya daripada tempat tidur. Ini sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa pertama, mestilah dia ini orang yang sikit tidurnya. Bukan sikit-sikit tidur. Ada beza tuan-tuan? Sikit tidur dengan sikit-sikit tidur lain. Sikit tidur bangun sembahyang tahajud. Sikit-sikit tidur dalam khutbah pun dia tidur. Itu beza dia. Ada orang yang bertakwa, sifat pertama dia mesti sikit tidur. Apa makna sikit tidur tuan-tuan? Maknanya sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan juga amal-amal yang saleh pada waktu malam. Ini sifat orang yang bertakwa. Batu ini sifat Nabi disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kamu ni maksum ya Rasulullah, tapi kenapa diampunkan dosa kamu yang telah lalu dan akan datang, tetapi kenapa dalam masa yang sama kamu salat pada waktu malam sampai bengkak-bengkak kaki kamu? Ini sifat orang bertakwa. Anak dia kurang tidur sampai tanda Nabi semayang kuat sehingga keluar pada kaki Nabi bengkak-bengkak, yang menunjukkan pertama, Nabi berdiri lama. Setiap rakaat Nabi semayang, Nabi berdiri lama. Dan yang kedua, menunjukkan banyaknya rakaat Nabi semayang pada waktu malam. Baik. Kemudian apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah salah untuk aku jadi orang yang apa? Orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat ni secara jelas nak umum nak tunjuk pada kita hari Jumaat bahawa hari Jumaat ini hari kita meningkatkan amalan kita. Amalan yang paling baik adalah amalan yang kita buat pada hari Jumaat. Batu ada sebagian ulama menyebut bahawa hari Jumaat ini terlebih baik daripada 10 hari dalam bulan Ramadan. Ada sebagian ulama menyebutkan begitu. Kita nak sedekah tunggu bulan Ramadan, tak? Nabi sebut, sahabat tanya, ayu sadaqati afdal? Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi sebut, as-sadaqah fi Ramadan. Kita sedekah pada bulan Ramadan. Kita nak sedekah tunggu bulan Ramadan. Nak qiyamul lail tunggu bulan Ramadan. Nak baca Quran tunggu bulan Ramadan. Tapi kita lupa ada satu hari pada setiap minggu Allah sediakan satu hari yang lebih baik daripada apa? Daripada 10 hari pada bulan Ramadan, iaitu hari Jumaat. Batu hari Jumaat kita digalakkan meningkatkan amal ibadah kita tuan-tuan. Kita baca ayat ni masa sujud sejadah tuan-tuan, ataupun masa subuh tu. Bukan saja-saja. Bukan Nabi suruh buat tu saja-saja tuan-tuan. Ada kesan dia, ada sebab. Antaranya apa? Untuk supaya hari Jumaat ini kita mempertingkatkan amalan kita. Tuan-tuan, kenapa manusia payah nak buat amalan? Sedangkan dia tahu kelebihan sesuatu amalan. Tidak. Kita bukan tak tahu. Nabi sebut iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه
syafi'an li ashabih. Anak Nabi sebut bacalah Quran kerana ianya akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang yang jadi sahabat, orang yang dekat dengan Quran. Kita tahu tuan-tuan, kelebihan dia jadi syafaat. Tapi kita dok cari syafaat WhatsApp. WhatsApp baca Quran tahu tuan-tuan, tapi nak buka Quran sebanyak yang buka WhatsApp. Dapat? Tak dapat. Kalau WhatsApp tu tuan-tuan kan ada last scene. Last scene tu makna kata yang last kali kita tengok WhatsApp. Handset dia tak pernah keluar last scene. Online manjang. Tak pernah, tak tengok. Quran, kalau ada last scene, malu gitu. Lepas tu kalau siapa yang pandai software, kan, buat software, cuba buat satu software Quran yang ada last scene. Cuba buat sekali. Buat. Lepas tu last scene tu tak boleh block. Siapa friend dengan kita, semua boleh tengok. Bila last kita buka Quran software tu tuan-tuan, tengok lama 3 hari tak buka, kawan pun hantar mesej, bacalah Quran tu. Nak syafaat Quran ke syafaat WhatsApp ke akhirat nanti. Nampak tuan-tuan? Kita tahu kelebihan tu. Kelebihan baca Quran kita tahu. Tapi payah kita nak beramal. Kita tahu Nabi sebut kalimatani khafifatani 'ala lisan. 2 kalimah yang ringan pada bibir. Thaqilatani fil mizan. Berat pada timbangan. Habibatani ila Rahman, paling disukai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tahu 2 kalimah tu ringannya, tak sampai 10 minit, sampai 10 saat pun kita sebut tuan-tuan, kita mendapat satu amalan yang sangat berat pada timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ramai mana manusia yang lebih suka bercakap benda yang sia-sia daripada dia menyebut 2 kalimah ini. Ramai mana tuan-tuan? Sedangkan Nabi sebut al-muslimu man salimal muslimuna min al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman itu, orang yang muslim itu ialah mereka yang menyelamatkan, mereka yang melapangkan muslim yang lain daripada apa? Daripada lidahnya. Makna kata lidah dia tak sebut benda-benda yang boleh melukakan hati muslim-muslim yang lain. Wa yadihi, dan juga tangannya tak buat benda yang melukakan, yang menzalimi muslim-muslim yang lain. Dalam hadis ni Nabi sebut mulut baru tangan. Kenapa Nabi sebut begitu tuan-tuan? Nabi tak sebut saja. Nabi tak buat secara kebetulan. Ada sebab. Sebab apa? Sebab ramainya manusia dia merosakkan manusia yang lain dengan mulut. Orang nak tumbuk tak berani. Dia reka cerita, dia sebarkan berita. Orang nak bergaduh pun tuan-tuan, sedap bergaduh mulut dulu, baru bertumbuk, betul tak? Tengok tak wrestling? Ada taker kalau nak lawan dengan The Rock tuan-tuan, dia punya bercakap lama mana, setengah jam, bergaduh 5 minit lepas tu KO. Dia bercakap dulu. Bila bercakap, dia baru marah, baru sedap pukul orang. Tapi bukan suruh pukul orang apa ni. Tu nak cerita tuan-tuan. Jadi kita tahu kelebihan zikir, kita tahu kelebihan sesuatu benda, tapi ramai mana kita lebih suka memilih selain daripada itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama, sifat orang beriman, anak yang bertakwa yang kita baca setiap hari Jumaat tuan-tuan, waktu subuh tu. Yang pertamanya, orang yang kurang meletakkan badannya pada pembaringan. Dia sentiasa bangun pada waktu malam untuk beribadah pada Allah. Lepas tu kalau kita tidur tuan-tuan, dan kita terjaga daripada tidur pada waktu malam, itulah nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka bangun, jangan sia-siakan tuan-tuan. Kalau bangun rasa berat, paling kurang tuan-tuan semayanglah 2 rakaat. Mayang 2 rakaat tuan-tuan. Paling malas nak semayang 2 rakaat pun tuan-tuan, semayang atas katil tu, tak ada masalah. Menghadap kiblat, mayang duduk, mayanglah 2 rakaat, bayar tahajud ke, ajak taubat dan sebagainya. Tu. Kalau 2 rakaat pun payah, ambil air semayang tuan-tuan. Jangan biarkan. Malah nak pergi nak bangun semayang, ambil air semayang sudah. Malah pergi bilik air, buatlah singki sebelah katil tu, ambil air semayang kat situ. Senang. Tak boleh juga tuan-tuan, malas juga tuan-tuan. Memang malas nak mampus orang tua ni. Nak buat apa? Angkat tangan, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tu pun tak boleh tuan-tuan, elok besok pagi tak payah bangun terus pun tak apa. Nampak? Jadi bangun malam, jangan sia-siakan. Sebab apa? Kalau kita terjaga dan kita membiarkan
malam terjaga kita itu tanpa ibadah, maka kita hilang kelebihan beribadah pada waktu malam. Zuhur boy. Pukul 1. Baik, insya-Allah sikit kita tuan-tuan, 5 minit. Baik, yang kedua apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi keredaannya. Sifat orang yang bertakwa yang kedua sebut pada surah Sajadah ni tuan-tuan, ialah mereka yang yad'una rabbahum, mereka yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka. Ketahuilah tuan-tuan, hari Jumaat ada satu waktu yang Nabi sebut, kalau doa kita bertepatan dengan apa? Dengan doa, dengan waktu yang Allah terima. Ada satu waktu yang mana kalau kita doa kena dengan waktu tu, doa itu akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tak sebut waktu tu bila. Nabi tak sebut waktu tu bila, pagi ke, petang ke, masa khutbah ke, malam Jumaat ke. Jadi senang je tuan-tuan nak selamat mula daripada malam tadi, baca doa sampai asar nanti. Bacalah bila-bila. Cuma ada ulama yang membahaskan, ada yang sebut waktu asar. Lepas asar, waktu Nabi sebut tu ialah lepas asar sampai ke maghrib tu. Paling tepat setengah jam lebih kurang sebelum masuk waktu maghrib. Sebelum habis asar tu banyak-banyak doa tuan-tuan. Masa tu ada yang sebut pula antara dua khutbah. Sebab tu jangan tidur masa khutbah. Tolong tuan-tuan, sakit ku khutbah siapa tidur jaga. Jaga tuan-tuan. Tak siapa makan, siapa tidur jaga. Main headset lagi ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan tidur. Ini dak. Angkat kepala masa bila? Masa tengah baca doa antara dua khutbah, angkat. Awal lagi tak balik kepala. Lepas tu dia bangun pula bila? Dia bangun pula, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Jatuh kepala, tangan jatuh balik tuan-tuan. Lepas tu bangun bila? Bangun Tok Imam dah baca salam baru nak bangun. Ada tuan-tuan. Ingat tak dah? Ada. Tok Imam bangkit angkat takbir, dia tidur lagi tengah khutbah. Nampak? Jadi tuan-tuan, hari Jumaat tolong doa. Doalah, nak doa apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku. Allah suruh minta. Tu maha kaya Allah, tak sama kaya manusia. Kaya macam mana manusia? Ada dia datang masjid, tuan-tuan, hari ni kerajaan beli tanah saya, dia bayar 2.5 million. Siapa yang ada masalah, mai jumpa aku. Ada tuan-tuan? Ada orang berani buat benda? Tak ada tuan-tuan. Tak ada orang nak buat. Nak orang kalau buat pun betul ke tak betul tu budak ni. Ya, tapi Allah, kaya Allah suruh kita minta, Allah suruh kita merayu pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pada Allah. Lepas tu dalam sebuah hadis Nabi sebut, hebatnya doa ni, wala yaruddul qudaa, dan tidak ada yang boleh mengubah, yang boleh tukar, yang boleh change takdir yang Allah tetapkan pada seseorang manusia. Umur dia berapa, mati dia bila, rezeki dia apa, jodoh dia siapa, tak boleh ditukar. Illa ad-du'a'u, melainkan dengan doa. Batu doa senjata paling hebat untuk orang-orang yang beriman, senjata yang paling ampuh mengalahkan senjata-senjata yang lain. Senjata lain hak manusia buat hebat, tapi hebat di tempat masing-masing. Pergi tempat lain tak boleh pakai. Kata kebal, memang dia hebat atas darat, dah tembak sekali boleh pecah, boleh pecah. Letak lalut, boleh kan? Tak boleh pakai. Jet pejuang laju di udara, pun tak atas jalan. Kena jam dekat federal tuan-tuan, 2 tahun tak bergerak. Itu kapal selam hebat di darat, di lautan dalam, boleh selam sampai dasar laut. Letak atas darat boleh pakai? Tak payah atas darat lah, lautan yang cetik boleh pakai tak? Tak boleh pakai, sangkut. Tapi ada tuan-tuan, tak? Submarine letak kat laut tak boleh pakai, atas darat pun tak boleh pakai. Tahu tak submarine apa? Tahu tak? Scorpion. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu doa batal hari Jumaat, tolong banyak-banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dia? Mereka ini orang bertakwa, orang yang takut pada Allah, ialah mereka yang apa? Yang menginfakkan apa yang diberikan oleh mereka, selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Batu hari Jumaat tuan-tuan, tolong jangan pulang sebelum anda membantu orang yang susah. Hari Jumaat
Kalau tengok dekat masjid ada tabung, tengok masjid ada orang susah, jangan pulang selagi belum membantu mereka yang memerlukan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada pada hajat saudaranya, ada orang datang pada dia minta tolong, minta bantuan, dan dia bantu dengan apa yang dia ada. Nabi janji apa tuan-tuan? Kanallahu fi hajatih, akan tiba satu masa saat kita pula memerlukan. Siapa tolong kita masa tu? Nabi jamin, Allah yang maha menolong, Allah yang maha membantu, Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Atas dunia mungkin kita tak payah ustaz, aku duit banyak, aku tak payah perlukan pertolongan orang. Tak, aku duit banyak, badi aku tak payah tolong orang. Atas dunia tuan-tuan, di padang mahsyar kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Barangkali dengan bantuan kita atas dunia ni tuan-tuan, Allah bantu kita di padang, Allah bantu kita di padang mahsyar. Bantu orang bertakwa, mesti dia keluar daripada sembahyang Jumaat, dia mesti cuba buat 3 sifat ni. Sebab apa? Sebab masa khutbah Jumaat dia sebut berkenaan dengan ittaqullah, takutlah pada Allah. Orang-orang bertakwa 3 sifat ni. Pertama, kurang tidur, qillatul anam dia panggil, kurang tidur. Yang keduanya tuan-tuan, sentiasa minta pada Allah. Dan yang ketiganya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketiganya dia memberi sedekah, infak pada apa yang dia ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa sekadar itu saja untuk tengah hari ini. InsyaAllah kita sambung pada khutbah nanti. Cuma sebelum saya tutup tuan-tuan, saya dah minta izin dah dengan pihak masjid untuk buat sedikit kutipan untuk sekolah Ustaz Kamaruzaman Abdullah, Ketua Muda Terengganu. Di Terengganu, di sekolah dia memerlukan belanja yang agak banyak tuan-tuan. Lebih kurang dalam 10 hingga 15 ribu sebulan. Jadi tuan-tuan yang ada kelapangan, ada keuangan, saya ada mungkin lepas mayang kita bentang sejadah, saya tak bawa tabung tuan-tuan. Mungkin boleh bentang sejadah, siapa yang nak infak silalah. Pada hari Jumaat ni mudah-mudahan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan saya tengok tabung masjid pun banyak. Saya tengok ada orang susah kat tepi tu, anak dia tak silap jantung berlubang, bantulah apa yang tuan-tuan boleh bantu. Macam saya sebut tadi, jangan pulang selagi hari Jumaat ini kita tak bantu orang yang susah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.